Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini, dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi untuk video kali ini, Pika akan kongsikan satu kisah seram yang berlaku kepada seorang pemandu Grab. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya kisah kali ini dikongsikan oleh saudara Zal Nurin Zulkarnain, yang mana dia pernah menceritakan tentang kisah seram yang berlaku dekat dia ni, dekat dalam channel YouTube dia sendiri. Jadi Pika ada letakkan link dekat description dekat bawah. So sama-samalah kita pergi support beliau. Cumanya di atas permintaan Zal sendiri, dia minta untuk Pika menceritakan tentang kisah seram yang berlaku dekat dia ni dalam versi Pika Storyteller. Jadi kisah dia ni bermula macam ni. Zal ni dia dah pun kerja dekat satu tempat. Tetapi kebiasaannya selepas dia habis kerja, pada waktu petang, dia akan jadi pemandu Grab sampailah ke malam. Pada satu hari tu, masa tu jam menunjukkan lebih kurang pukul 6.30 petang. Dan sekali tu dia dapat satu customer, iaitu seorang lelaki daripada Bangi. Biasanya pemandu Grab ni bila dia tengok customer tu daripada mana, lepas tu dia boleh nampak kan destinasi seseorang customer tu. Dan bila dia tengok pada destinasi yang tempat untuk dituju oleh customer tu, dia kata tempat tu macam tak ada landmark. Tak adalah kata nak pergi ke mall ke, nak pergi stesen bas ke, nak pergi kedai. Tapi dia macam lebih kurang kepada tempat tu seolah-olah mungkin kawasan perumahan ataupun satu lorong ke jalan macam tu yang dia tak familiar. Selepas tu, bila Zal ni dia sampai dekat Bangi, dia pun ambil lah customer tu tadi. Dan disebabkan oleh dia tak berapa nak familiar sangat dengan destinasi abang tu tadi, dia pun tanyalah dekat abang tu, "Abang, sebenarnya dekat mana exact location tempat yang abang nak tuju ni kan?" Jadi customer tadi pun cakap, sebenarnya tempat tu berada dekat kawasan Baranang. Dan kawasan tu mungkinlah dalam macam kawasan perumahan macam tu. Untuk pengetahuan korang, sekiranya kalau korang tengok dekat maps kan, jarak di antara Bangi ke Baranang tu mengambil masa lebih kurang 40 minit. Tetapi memandangkan pada hari tu adalah hari bekerja, kena pula orang baru balik kerja, lepas tu hujan pula kan, cuaca kat luar tak apa nak elok. So that's why lah jalan tu agak jam. Dan bila si Zal ni dia buka GPS, dia kata perjalanan mereka tu akan mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam macam tu untuk dia sampai ke destinasi. Jadi sepanjang perjalanan tu biasalah kan, kalau kita jumpa dengan orang kita tak kenal, baru first time jumpa, mestilah kita akan ada juga macam berborak. Tetapi tak adalah borak yang macam mesra sangat kan. Sebab kebiasaannya kita cuma tanya nama, tak pun asal daripada mana, kerja dekat mana, tinggal dekat mana. Macam tu je lah. Jadi Zal ni dia kata dia bersembang juga dengan abang tu, dengan customer tu. Cuma tak adalah macam mesra sangat. Mereka cuma bercakap tentang benda-benda asas macam tu je. So, selepas sejam berlalu, kan tadi diorang bertolak lebih kurang pukul 6.30 macam tu kan. Masa tu jam menunjukkan pukul 7.30 petang. Dah waktu maghrib dah macam tu. Dan diorang ni dah pun nak sampai ke lokasi tempat customer tu tadi nak pergi. Menurut Zal juga, dalam 1 kilometer sebelum mereka sampai ke lokasi tu, katanya dia ni kena melalui dekat satu kawasan, satu simpang ni tau. Cumanya, bila dia masuk dekat kawasan simpang tu, kata Zal kawasan tu memang gelap sangat. Kiri kanan jalan tak ada lampu. Lepas tu dikelilingi dengan hutan ataupun semak tebal macam tu. Lagi satu pula, jalan tu adalah bukan jalan yang bertar. Jalan bukan jalan berturap lah. Jadi keadaan jalan tu memang teruk sangat lah, dengan batu, dengan lubang semua kan. Jadi pada masa ni, Zal ni pun bawa memang slow je lah. Sebab jalan tu apa nak elok. Lagi satu pula, sebab keadaan masa tu memang gelap sangat-sangat. Walaupun Zal ni dia menggunakan lampu tinggi, tetapi dia kata jalan tu memang gelap. Masa ni, bila tengok pada keadaan jalan dengan tengok sekeliling dia gelap macam tu, Zal ni sebenarnya dia dah mula rasa panik. Dia dah mula rasa tak sedap hati dengan cuak. Lepas tu disebabkan oleh walaupun 1 kilometer je nak sampai ke rumah abang tu tadi, tapi sebab jalan tak elok,
Jadi perjalanan mereka tu ambil masa dalam 3 minit macam tu. Barulah dia ni sampai ke rumah abang tu. So selepas dia sampai dekat rumah abang tu, memang dia tengoklah kawasan rumah tu macam ada rumah tu satu. Macam tu gitu je kan. Bukanlah kata kawasan perumahan ke apa. Dia macam rumah yang agak terasing sikit daripada orang-orang lain ni. Macam tu lah lebih kurang rumah abang tu. So abang ni pun bayarlah apa yang patut. Dan lepas tu abang tu pun keluarlah daripada kereta Zil ni. Masuk ke dalam rumah dia. Jadi dekat sini Zil ni selepas dia dah pun hantar customer dia tu. Tapi disebabkan oleh jalan tu adalah satu jalan yang dia tak familiar langsung. So dia still akan bergantung kepada GPS. Betul tak? So nak tak nak memang dia buka lagi lah GPS tu untuk balik semula lah ke rumah dia kan. Masa tu dia pun on lah GPS, dia pun search lah kan rumah dia apa semua. Dan memang dia hanya berpandukan kepada laluan yang diberikan oleh GPS tu je. Kalau mengikut kepada GPS tu, dalam 5 minit macam tu, Zil ni dia akan lalu dekat satu kawasan jalan besar. Jadi Zil ni dengan yakin dia ikut je lah GPS tu. Namun yang peliknya semakin lama si Zil ni semakin ke depan, jalan yang dia lalu tu, jalan yang dilalui oleh Zil tu semakin lama semakin sempit. Masa ni dia dah rasa pelik dah. Sebab kalau tengok pada GPS, dia akan jumpa satu jalan besar. Tapi kalau betul nak lalu dekat kawasan jalan besar tu, kenapa laluan yang dia lalu tu semakin lama semakin sempit? Dia punya sempit tu sampaikan kata Zil ni, jalan tu cuma muat-muat kereta dia sebiji je. Tapi disebabkan oleh dia tak tahu jalan, so dia nak tak nak hanya berpandukan GPS tu lah. Dan dia pun meneruskan je lah kan perjalanan tu. Walaupun pada masa tu dah mula rasa tak sedap hati ni. Kemudian dalam keadaan dia masih lagi cuak dengan rasa tak sedap hati ni, tiba-tiba pula GPS ni buat hal. Tiba-tiba GPS tu signal loss lah. Lepas tu kadang-kadang dia macam cari laluan lain lah kan. Jadi pada masa ni, Zil ni ada fikir juga, ke aku ni nak kena U-turn balik. Tapi korang fikirlah, kalau U-turn pun bukannya dia tahu jalan. Jadi nak tak nak, dia pun cuma macam pergi memberanikan diri untuk terus je bergerak ke depan. Dan pada masa ni, walaupun keadaan jalan tu teruk, jalan gelap kan, jalan penuh dengan batu-batu semua tu, kata Zil yang tadi mula-mula bawa slow je kan. Tapi sekarang disebabkan oleh dia ni dah mula rasa takut, dia pun pecut sikit lah. Lantak lah macam mana keadaan jalan kan. Lantak lah apa jadi kat kereta dia. Asalkan dia ni cuma nampak masa tu rumah dia je. Dia punya laju tu, dia kata, dia kira macam tak apalah macam mana pun kan. Asalkan dia ni cepat-cepat sampai ke rumah dia. Tak lama kemudian, Alhamdulillah, dalam 500 meter ke depan ni, GPS tu kata dia kena belok ke kiri untuk ke jalan besar. Masa ni, Zil ni dah mula rasa okey lah sikit kan berbanding yang tadi. Sebab sekarang ni at least lagi 500 meter dia dah nak sampai ke jalan besar. Tak lama kemudian dia pun sampailah ke jalan besar tu. Dan bila dah sampai situ kan, terus dia pecut. Yelah kan sebab tadi dah cuak dengan kawasan sempit, sesat entah ke mana kan. So sekarang ni bila dah masuk dekat laluan jalan besar, jalan betah, so apa lagi, si Zil ni memang pecut je lah. Dan selepas tu Alhamdulillah lah dia sampailah ke rumah kan. Dan selang dalam 2-3 hari kemudian tu, dia rasa macam aku ni macam nak pergi tengok lah balik tempat yang dia hantar customer yang hari tu dekat Beranang tu kan. Jadi pada masa tu waktu siang tau. Dia pun beranilah untuk pergi balik ke tempat sama yang dia pergi beberapa hari lepas tu. Dia lebih kurang macam ni lah. Macam kalau bila siang kan, bila kita lalu, mestilah kita macam, ni ke laluan yang aku lalu hari tu. Macam tu je lah. Ingatkan macam tu lah kan. Tetapi, yang peliknya, selepas si Zil ni sampai dekat kawasan yang sama pada waktu siang tu kan, dia tengok kawasan tu tak ada lorong pun, tak ada jalan pun. Yang ada cuma satu kawasan dengan semak tebal. Bahkan jalan betah ke, jalan tak berturak ke, semua tak ada. Maksudnya laluan yang dia lalu hari tu sebenarnya laluan mana? Jadi dekat sini kan, kalau difikirkan logik, sepatutnya kalau waktu siang kita lagi nampak lah kan. Ataupun mungkin juga bagi pandangan korang, ataupun mungkin pandangan Pika sendiri, mungkin si Zil ni sebenarnya dia telah pun sesat ke alam lagi satu, alam sebelah. Yang membuatkan mungkin hijab dia ni tertutup dengan jalan yang sebenar. Tak tahulah ke macam mana.
Tetapi macam itulah kisah dia. Tak adalah kata kisah ni seram sebab ada benda tu munculkan diri ke apa. Tak ada. Cuma yang seramnya adalah bila kita ni ikut GPS, lepas tu jalan kejap ada, kejap tak ada. Pernah tak korang dekat sini mengalami pengalaman seram sama seperti Sizzle ni selepas menggunakan GPS? Ataupun mungkin korang sendiri dekat sini merupakan Grab driver ke? Bolehlah korang komen di bawah. So, apapun bagi pendapat korang semua, dan as usual, jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share. Dan pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah. So, itu sajalah video Pika untuk kali ini. Dan seperti biasa, follow Pika juga dekat Instagram, Pika Storyteller. So, see you soon. Bye!